Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Dan hari ini kita sambung lagi perbincangan kita dalam bab yang kedua, matematik KS tingkatan 5, dalam tajuk matriks. So kita akan pergi lihat seterusnya tentang bagaimanakah anda boleh menggunakan kaedah matriks untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Okey, kita mulakan dengan buku teks muka surat 62. Okey. Standard pembelajaran murid dijangka dapat menggunakan kaedah matriks untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Okey. Kalau sebelum ni kita belajar tentang kaedah matriks, darab sebagainya, tambah, tolak kan. Okey, dan kita ada belajar matriks identity, matriks songsang. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menggunakan matriks itu bagi menyelesaikan persamaan linear serentak. Umumnya anda mungkin dah tahu persamaan linear serentak ni kita dah pernah belajar dulu. Kita selesaikan menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah gantian dan kaedah penghapusan. Dan sekarang anda akan belajar bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah matriks. Mari sama-sama kita buat. Okey, persamaan linear serentak boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah matriks mengikut langkah-langkah berikut. Okey, pertama adalah apabila kita dapat persamaan linear serentak, biasanya ada dua lah. Bila sebut serentak tu ada dua lah maksudnya kan. So ada dua persamaan. Ni yang pertama katalah ni yang pertama, ni yang kedua kan. Apa yang harus kita lakukan adalah untuk langkah pertama kita harus tukar dalam bentuk matriks. Persamaan linear serentak tu kita kena tukar dalam bentuk matriks seperti ini. Okey. Kalau saya boleh saya pandang balik, cuba tengok ni kat yang ni dikata EX kan. EX tambah BY sama dengan P kan. Jadi susun baliklah. Sini A, lepas tu B, lepas tu sini X, sini Y, sini P. Baris pertama. Baris kedua, okey, baris kedua, kita ada C kan. CX tambah DY dengan Q kan, sama dengan Q. Jadi kita akan susun balik dekat baris bawah. C dengan D, lepas tu XY lah, sekali je tulis, dan P. Q, bukan P, Q Jadi kita susun balik dalam bentuk kotak matriks. Cuma kena ingat bila simbol simbol ini kena hati-hati sikit Kalau dalam persamaan itu ada simbol negatif, contohnya AX tolak BY kan. Jadi B ni negatif kan? B negatif kan? Bila B negatif, dekat sini akan jadi negatif B. Boleh? Dia kena ikut simbol dalam persamaan. Kalau dalam persamaan tu simbol dia negatif, kita kena letak dalam negatif dalam kotak matriks tu. Kalau simbol tu positif, kita jadikan dia positif lah, kekal sebagai positif. Okey. Jadi ini adalah bentuk matriks. Inilah yang dikatakan sebagai bentuk matriks. Okey. Dan kita lihat seterusnya, selepas kita buat dalam bentuk matriks, kita kena buat dalam bentuk matriks songsang. Okey, yang inilah dipanggil matriks songsang. Kita dah belajar sebelum ni kan. Okey. Dan kita akan tengok lebih lanjut lagi bila kita berdepan dengan nombor. Okey, kita pergi seterusnya muka surat 62 buku teks contoh ke-27. Okey, tuliskan persamaan linear serentak di bawah dalam bentuk matriks. Okey, diberi dua bentuk persamaan linear serentak ni, kita nak selesaikan guna kaedah matriks. Jadi sebagai langkah penyelesaian dia, yang pertama adalah buku teks muka surat 63. Okey, kita lihat Okey, pertama sekali adalah kita kena tukar dalam bentuk matriks. Okey. Okey, jadi apa nak buat? Okey, saya patah balik ke atas Okey. Bentuk matriks Jadi, kita buatlah macam ni. Ni kotak pertama Okey, jap ni tak smooth pula. Smooth Jadi, ni first. Okey, kita ada kurungan kecil tengah-tengah ni dan sama dengan satu lagi kurungan. Kita buat siap-siap macam ni. Nak transfer dalam bentuk matriks. So, yang pertama ni kita ambil lah 3 kan. 3x, oleh kerana dia 3x, buatlah 3 sini. 3 saja, x tak payah. X ada pada kurungan yang kedua ni. Okey, jadi 3, lepas tu diikuti dengan 4. Bawah dia adalah 5. Lepas tu diikuti dengan negatif 6. Okey, kita hanya masukkan nombor saja tanpa ada huruf pembuli ubah. Ataupun huruf lah, XY, tak payah. XY itu kita hanya letak di sini. Di kurungan yang kedua, iaitu X dengan Y. Siapa atas, siapa bawah? Tengok siapa jumpa dulu lah. Dalam huruf ni, baris pertama ni kita jumpa X dulu kan. Kita jumpa X dulu, baru jumpa Y. Maka X dulu atas, Y kat bawah. Okey. Lepas tu yang kurungan ketiga, kita hanya letakkan nombor macam biasa. 12 dekat atas, 7 dekat bawah. Dah siap. Inilah kita punya
persamaan linear serentak dalam bentuk matriks. Daripada persamaan linear serentak, kita convert dalam bentuk matriks. Okey? Boleh faham Okey, baik, kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 60, dah sudah tadi, 63 lagi, masih lagi 63. Buku teks muka surat 63. Selesaikan. Tadi dia suruh tulis, sekarang dia suruh selesaikan. Selesaikan persamaan linear serentak di bawah dengan menggunakan kaedah matriks. Dia bagi persamaan linear serentak, ada dua persamaan. Jadi pertama sekali tentulah tulis dalam bentuk matriks. Jadi apa nak kena buat? Inilah langkah pertama dia, tulis dalam bentuk matriks macam ni. Okey? 1 negatif 2, 3 negatif 4, XY, lepas tu sama dengan 1, 4. Ini bentuk matriks lah. So ini saja awak dapat 1 markah satu markah dapat sini. Okey, kemudian kita nak kena buat apa? Songsangan dia. Baik. Sekarang apa nak kena buat? XY ni salin balik kat bawah ni. Salin balik kat bawah ni. Okey, boleh? Lepas tu kita akan pergi sebelah kanan. Sama dengan sebelah kanan ni adalah matriks songsang. Masih ingat lagi dia punya formula adalah 1 per A darab B tolak B darab C. Okey, lepas tu yang kat sini tu kita songsangkan dia kan. Betul tak? Masih ingat lagi? Okey. Jadi samalah 1 per, okey, yang ni 1 darab dengan negatif 4 macam ni. Dapat ni lah. Tolak tolak sebab formula memang tolak kan. Okey, lepas tu belah sini pula. Yang ni pula. Negatif 2 darab dengan 3. Kita dapat ini. Okey? Boleh? Kemudian yang ni pula adalah songsangan yang asal. Okey, untuk yang ni ni yang saya highlightkan ni. Ni songsangan yang asal. Maksudnya yang ini dia akan tukar tempat tanpa tukar simbol. Nampak? Negatif 4 pergi sini, 1 pergi sini. Dia bertukar tempat tapi tak tukar simbol. Okey, yang belah sini pula dia akan stay, cuma tukar simbol. Nampak? Daripada 3 jadi negatif 3, daripada negatif 2 jadi positif 2. Stay tapi tukar simbol. Okey? Baik, seterusnya. Okey, yang belakang ni 1/4 1/4 ni hanya salin balik dekat sini. Salin balik saja. Okey? Hanya perlu salin semula. Okey? Jadi ini adalah bentuk matriks songsang. Okey, berjaya buat macam ni awak dapat satu lagi markah. Tadi awak declare dalam bentuk matriks persamaan tu, yang ni pun 1 markah. Berjaya menukar dalam bentuk matriks songsang, belum lagi kira, kita hanya tukar je 1 markah lagi, dan akhir sekali kita akan dapat lagi 2 markah bila kita menyelesaikan. Jadi kita akan darab macam masa lah. Okey, darab macam masa kita akan dapat jawapan Okey, so yang ini kita boleh permudahkan, kita akan dapat 1/2 lah. Okey, 1/2. Tapi yang ni nanti dia akan darab dengan ini pula kan. Lepas dah selesai ni 1/2, yang ini saya guna warna biru ni, hijau lah yang hijau ni kena diselesaikan dulu. Okey, masih ingat? Baris darab dengan laju. Okey, lepas tu selesaikan bawah pula, baris dengan laju. Okey, permudahkan awak akan dapat 4/1 ni. Nampak? Okey, lepas tu barulah awak darabkan 1/2 dengan 4/1. Okey, jadi 1/2 ni darab dengan 4 awak dapat 2, dan 1/2 ni darab dengan 1 akan dapat 1/2. 1/2 darab dengan 1 kan, kita akan dapat balik 1/2. Jadi inilah jawapan dia dalam bentuk matriks. Cuma bila dia selesaikan, kita tak boleh biarkan jawapan akhir dalam bentuk kurungan. Kita kena bawa keluar je. Jadi kita akan declare dia sebagai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1/2. Inilah jawapan akhir. Yang ni kita akan dapat 1 markah. Yang ni pun akan dapat 1 markah. Nilai X 1 markah, nilai Y 1 markah. So total untuk soalan ni kita akan dapat 4 markah. Okey? Boleh jadi inilah cara untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah matriks. Sebenarnya kalau awak guna kaedah penghapusan, kaedah gantian, soalan yang sama. Tapi awak guna kaedah penghapusan dan gantian, awak akan dapat jawapan yang sama juga, iaitu X2 dan Y sama dengan 1/2. Sama juga matriks. Matriks pun boleh dapat jawapan yang sama. Cuma matriks nampak lebih mudah. Okey, lebih ringkas dia punya jalan penyelesaian dia. Okey. Baik, kita akan pergi seterusnya.
Tapi sebelum tu, okey, saya tunjukkan juga kaedah kalkulator Baik, kita tengok sekali imbas macam mana nak guna kalkulator Baik, sebenarnya jawapan ni kita boleh semak guna kalkulator. Okey, saya pandang jap Okey, kita boleh semak guna kalkulator. Okey. Kejap Okey. Pertama sekali ialah kita kena buat dulu dalam bentuk matrik ni. Yang ni kena buat dulu. Kemudian ni pertama kena buat, wajib. Lepas tu kita kena buat step yang kedua. Yang ni pun mesti buat dulu. Kita songsangkan dia terlebih dahulu. Yang ni kena buat. Ini step yang kedua. Kemudian step yang ketiga tak perlu lagi kita buat ni. Yang ni kita tak perlu buat. Yang ni saya tak buat Saya tak buat. Saya terus jump ke step ketiga, iaitu dapatkan jawapan akhir, iaitu X2 dan Y1/2 menggunakan kalkulator. Baik, saya tunjuk demo dia. Okey, ambil kalkulator dulu. Okey, ni kalkulator. Kita big screen dia. Okey Okey, baik. Sekarang fokus pada step pertama. Kita punya dalam matrik tu kan. Okey, kita tekan apa? Kita tekan on dulu, lepas tu tekan mod. Okey, tekan mod 3 kali. Lagi EQN. Nampak EQN EQN 1. Ambil 1. Okey, unknowns ni pun boleh ubah kan. Oleh kerana kita ada dua boleh ubah, iaitu X dan Y, kita ambil 2 lah. Jadi tekan 2. Okey, dia minta A1 kan. Okey, A1 yang pertama ni lah, iaitu 1. Okey, tekan 1. Okey. Kejap saya label dulu nanti anda tak faham lah Okey, saya label dulu Mana A1, A2. Okay, kejap. Yang ni nanti bila kita sampai ke EQN tu nanti kan dah pilih unknown 2, dia suruh minta masukkan nilai A1, B1, C1 tu. Jadi saya labelkan ni sebagai, yang ni sebagai A1. Okey, yang ini B1, yang ini C1. Yang bawah ni adalah A2, yang ini adalah B2, ini adalah C2. Boleh? Label Sekarang kita ambil balik kalkulator kita. Okey. Kita masukkan tadi dah sudah Okey, kita masukkan balik sama A1 kita adalah 1 tekan sama dengan, dia akan minta B1. B1 kita adalah -2, tekan sama dengan, dia akan minta C1. C1 kita adalah 1. Ikut simbol kalau negatif tekan sama dengan, dia akan minta A2. A2 pergi baris bawah, iaitu 3, sama dengan, lepas tu dia minta B2, iaitu -4, tekan sama dengan, dan akhir sekali C2, iaitu 4. Okey, tekan sama dengan, kita akan dapat X yang pertama adalah 2, betul nampak X adalah 2, tekan sama dengan lagi, Y sama dengan 0.5 ataupun 1/2. Nampak jadi kita boleh dapat jawapan pantas menggunakan kalkulator. Boleh Nanti anda cuba untuk pengukuhan dalam soalan yang ada dalam buku teks. Okey. Baik, latihkan diri ni. Okey. 2.2G soalan 1A dan B, dan juga soalan 3A dan B. Muka surat 63 dan 64. Saya ulang balik. Latihkan diri 2.2G soalan 1A dan B, dan juga soalan ketiga A dan B. Muka surat 63 dan 64. Baik, kita akan sambung seterusnya. Buku teks muka surat 64. Okey, muka surat 64. Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks? Okey, baik. Kita pergi seterusnya. Okey. Baik, contoh 29, muka surat 64. Okey Contoh ke 29. Ada dua orang sedang berbual. Orang pertama kata saya nak membeli 2 keping tiket kanak-kanak dan sekeping tiket dewasa dengan bayaran RM32. Yang seorang lagi bagi tahu saya membeli 5 keping tiket kanak-kanak dan 3 keping tiket dewasa dengan bayaran RM88. Berdasarkan perbualan di atas, berapakah harga sekeping tiket kanak-kanak dan dewasa? Okey, jadi kita boleh membantu menyelesaikan masalah ini menggunakan kaedah matriks, sebab ini juga akan membentukkan persamaan linear serentak. Okey,
Dan saya lebih suka anda kena pasti dua perkara penting kat sini, ataupun dua keyword kat situ, iaitu kanak-kanak kanak-kanak dan juga dewasa. Kita boleh labelkan kanak-kanak ni sebagai X, dewasa ni sebagai Y, untuk memudahkan operasi kita dalam persamaan linear serentak nanti, juga untuk kita selesaikan dalam bentuk matriks. Okey, baik, kita pergi terusnya. Okey, yang pertama kita tengok masalah dia adalah harga 2 keping tiket kanak-kanak dan 1 keping tiket dewasa adalah RM32. Harga 5 keping tiket kanak-kanak dan 3 keping tiket dewasa adalah RM88. X mewakili harga sekeping tiket kanak-kanak, Y harga sekeping tiket dewasa. Anda sebenarnya boleh gunakan huruf lain, tak kisah. Biasanya kita labelkan sebagai X dan Y. Okey, label itu penting supaya untuk memudahkan kita buat operasi dalam bentuk matriks. Okey, kemudian apa nak kena buat? Kita kena bentukkan dua persamaan linear. Okey, jadi orang pertama tadi dia kata 2 tiket kan, 2 kanak-kanak kan, jadi 2X lah kan. X ni mewakili kanak-kanak kan. Jadi yang pertama tadi tu dia kata dia beli 2 keping tiket kanak-kanak, jadi 2X. Okey, yang dewasa pula dia beli sekeping, jadi 1Y lah. Jumlah berapa? Jumlah dia adalah 32. Ni 32 boleh? Okey manakala untuk seorang lagi pula dia kata dia beli 5 keping tiket kan, 5 keping tiket kanak-kanak, jadi 5X. Okey, dan 3 keping tiket dewasa, iaitu 3Y lah, sama dengan jumlahnya adalah 88. Dan inilah bentuk persamaan linear yang kita harus bentukkan. Okey, yang kita buat. Lepas tu nak kena buat, kita buat dalam bentuk matriks. Okey, seperti mana yang kita telah belajar tadi. Kemudian langkah ketiga adalah kita buat dalam bentuk matriks songsang. Okey. Okey. Kemudian kita akan selesaikan. Okey. Ataupun kalau anda nak mudah, daripada step ni terus jump ke sini pun boleh, dengan syarat guna kalkulator lah. Kita guna kalkulator yang EQN tadi tu kan. So anda akan dapat jawapan kita 816. Okey, jadi kita dah dapat harga tiket harga sekeping tiket kanak-kanak adalah RM8 dan dewasa berjumlah RM16, sebab ini adalah mewakili X kan, ni X, ini mewakili Y lah. So kita berpandukan balik pada maklumat asal kita, iaitu X ni mewakili harga tiket kanak-kanak, Y itu mewakili harga tiket dewasa. Okey. Okey, baik. Cuma ini kesimpulan ni, yang 816 ini, yang ini masih lagi dalam bentuk matriks. Jadi anda harus buat kesimpulan macam ni, ataupun anda buat saja macam ni. Kanak-kanak kan, kanak-kanak RM RM8, dewasa RM RM16. Ini pun boleh. Buat macam ni pun boleh. Okey. Jadi inilah cara dia untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks. Okey. Baik, kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 65, contoh ke-30. Kali ini melibatkan jadual pula. Kita ada kamera K, kamera L. Pemasangan dia untuk kamera K 10 minit, kamera L 10 minit. Pembungkusan pula kamera K 5 minit, kamera L 9 minit. Syarikat komunikasi Era baru menghasilkan dua model kamera, iaitu K dan L. Setiap kamera yang dihasilkan perlu melalui dua bahagian, iaitu bahagian pemasangan dan bahagian pembungkusan. Jadual di atas menunjukkan masa pemasangan dan pembungkusan bagi setiap jenis kamera. Diberi bahawa bahagian pemasangan beroperasi selama 12 jam sehari dan bahagian pembungkusan pula beroperasi selama 9 jam sehari. Okey. So ini adalah keyword kita untuk tentukan jumlah sebenarnya. Hitung bilangan kamera K dan kamera L yang boleh dihasilkan dalam sehari. Baik. Inilah masalah dia. Kita tengok penyelesaian dia. Pertama adalah pada buku teks muka surat 65. Masalahnya adalah jumlah masa pemasangan adalah 12 jam bersamaan dengan 720 minit. Jadi kita tukarlah dalam bentuk minit. Daripada jam tukar dalam bentuk minit. Okey Okey. Sebab apa dah tukar dalam bentuk minit? Sebab sini dia bagi dalam bentuk minit. Kan? Betul tak? Tapi operasi dia kan, bilangan apa dia punya jam operasi dia adalah dia pakai jam kan, 12 jam sehari dan juga 9 jam sehari. Jadi tak sama, kita kena tukar dalam bentuk minit biar selaras lah. Sebab itu kita tukar dalam bentuk minit lebih awal, iaitu 12 jam tukar siap-siap bersamaan dengan 720 minit dan 9 jam bersamaan dengan 540 minit.
Dan kita declare sebagai X tu mewakili bilangan kamera K dan Y tu mewakili bilangan kamera L. Okey, kemudian kita bentukkan dua persamaan linear, iaitu untuk yang pertama 10X tambah 10Y, 10X tambah 10Y sama dengan 720. Ini untuk yang mana? Ini untuk yang kamera K kan? Kamera K Okey. Manakala 540 ni mewakili kamera L. Okey Jadi saya dapat balik. Jadi untuk kamera L pula adalah 5X tambah 9Y sama dengan 540. Ini untuk kamera L. Okey. Boleh Okey, baik. Jadi lepas tu apa nak kena buat? Kita dah siap kita punya persamaan ni. Persamaan linear serentak tu. Kita akan tukar dalam bentuk. Ini step pertama menukar ataupun kita bentukkan persamaan linear serentak. Ini step pertama. Step yang kedua ialah menulis dalam bentuk matrix macam ni. Dan step yang ketiga, ini step ketiga, kita akan jadikan dia sebagai matrix songsang. Okey. Kaedah dia adalah kita songsangkan dia yang kita dah belajar tadi. Okey, sama je. Dan kita selesaikan penjaraban matrik itu. Kalau anda tak nak guna kalkulator, anda boleh gunakan manual lah. Maksudnya selesaikan ini dulu, kan? Selesaikan ini dulu, awak akan dapat 1/40. Okey. Kemudian selesaikan yang ni pula. Ini darabkan dia. Okey. Dapatlah yang macam ni. Okey. Lepas tu akhir sekali barulah kita buat yang ini. Okey, selesaikan ini pula. 1/40 darab dengan 1080 dan darab juga dengan 1800. Maknanya 1/40 ini dia akan darab dengan 1080. Dia akan dapat 27. Okey, 27. Lepas tu 1/40 ni 1/40 akan darab dengan 1800, dia akan dapat 45. So ini jawapan kita, tapi kita kena tukar dalam bentuk ayat ataupun penyataan, iaitu kesimpulan kita adalah bilangan kamera K yang dihasilkan adalah sebanyak 27 unit. Kamera K kamera kita pakai ni, kita tukar proper sikit lah. Ini kalau nak tulis proper iaitu kamera K kita akan dapat menghasilkan 27 unit sehari. Manakala kamera L kita akan dapat menghasilkan 45 unit sehari. Inilah jawapan kita. Okey. So asal tadi jawapan kita dalam bentuk matrix kan, macam ni kan. So kita sebagai pengakhirannya kita harus nyatakan dalam bentuk kesimpulan. Kalau tak nak buat dalam bentuk ayat, buat dalam bentuk macam ni pun boleh. Yang macam buat ni. Yang ni pun sudah memadai. Okey. Kamera K sebanyak 27 unit dan kamera L sebanyak 45 unit dihasilkan dalam sehari. Okey, so ini adalah contoh bagaimana kita boleh menjawab ataupun menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear serentak yang boleh kita selesaikan menggunakan kaedah matrix. Baik, tutorial latih kendiri 2.2H. Latih kendiri 2.2H. Soalan 1 dan soalan 5 saja. Muka surat 65 dan 66. Saya ulang balik. Latih kendiri 2.2H. Soalan 1 dan soalan 5. Muka surat 65 dan 66. Okey. Jadi kita dah berakhir untuk bab yang kedua ini. Jadi kita akan sambung pada bab yang ketiga, iaitu bab yang baru. Okey, jadi teruskan membuat latihan. Dan sekiranya ada berpanggil masalah, boleh berhubung dengan saya. Okey. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi semua.